Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua penonton-penonton dalam sesi tertarik kita pada malam ini. Jadi tajuk kita pada malam ini ialah apakah potensi dan masa hadapan NFT di Malaysia. Jadi tajuk yang sangat menarik bagi saya sebab NFT ni dia dah hype awal tahun 2021 dan kalau boleh tuan-tuan saya galakkanlah supaya share dan komen, like juga supaya ramai-ramai lagi kawan-kawan kita dapat ambil bahagian lah dalam sesi santai kita, sesi tertarik. Macam tuan-tuan yang biasa yang dah tahu bahawa tertarik ni adalah sesi yang mana kita sembang dalam bidang dalam dunia teknologi, tapi dia tidaklah terlampau jargon sangat dia punya bahasa-bahasanya dalam sesi santai supaya orang-orang awam lebih faham lah apa tu matlamat teknologi tersebut. Jadi apa tu NFT? Yang mana kita tahu awal tahun ni memang sangat hype tentang NFT, yang mana antara berita-berita yang kita dengar yang tweet pertama daripada CEO Twitter sendiri, Jack Dorsey, dia jual tweet dia, dalam tweet tu tulis just setting up my Twitter dengan harga jualan dia 2.9 juta US dollar. Yang beli dia orang Malaysia. Bangga sikit lah dekat situ kan sebab orang Malaysia yang beli. Antara juga benda yang actually sebelum tu lagi lah, sebelum Twitter tu dijual, ada seorang pelukis ni, nama dia Mike Winkelmann, ataupun dalam dunia NFT dia panggil Beeple. Dia pun pada mulanya tak pandai lukis pun. Hari pertama dia lukis muka pakcik dia yang secara ikhlas kalau saya tengok memang tak cantik pun. Memang sempoi gila lukisan dia, tapi yang penting dia adalah dia istiqamah. Tiap-tiap hari dia lukis selama 5,000 hari. Dia kemudian dikumpulkan semua lukisan tu, mintkan dalam NFT, kemudian dijual dekat dalam NFT marketplace, lelong lukisan tu. Harga lukisan tu dilelong dan harga sentiasa naik sampailah harga paling tinggi ialah 69 juta US dollar. So ini rekod paling tinggi sehingga kini lah, rekod dunia, okey, untuk lukisan NFT. Yang mana kalau kita kira purata bagi 69 juta US dollar bahagi dengan 5,000 lukisan tu, satu lukisan yang kecil tu harga dia lebih kurang 13.8 ribu US dollar. So ini berita-berita yang buatkan orang tak faham dan macam nak tahu lebih lanjut apa itu NFT. Dan yang dalam dunia tanah air kita, dengan cerita pasukan bola sepak tanah air, JDT, Johor Darul Ta'zim pun dia berminat untuk melancarkan token digital dalam bidang NFT tak lama lagi. So mungkin time PKP tak ramai orang boleh masuk stadium, so is a good point untuk dia tambah sedikit income dan juga dia punya peminat pun dapat enjoy something lah through NFT. Jadi apakah itu NFT? Bagaimana untuk buat NFT? Apakah masa hadapan NFT ni? Adakah ia sekadar hype atau memang betul-betul berpotensi? Jadi untuk menjawab semua persoalan ni, saya bawakan tuan-tuan pada malam ini seorang anak muda yang juga merupakan co-founder dan CEO kepada Pentas, iaitu saudara Irsyad Saidin. Assalamualaikum saudara Irsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi Pentas ialah sebuah NFT marketplace yang antara yang terawal di Malaysia.
Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak bertanya kepada saudara Irsyad. Tolong Tuan terangkan serba sedikit latar belakang pendidikan dan kerjaya sebelum tertubuhnya pentas ni. Silakan. Okay, very short brief sebab saya start, sebelum ni saya belajar di JMI, German Malaysian Institute dekat Bangi. Kalau siapa tahu JMI sebab saya punya background dalam bidang mekatronik, so memang tak related langsung dengan software engineering. So I start my diploma dekat JMI and then after that I kerja sebagai software engineer, dan lepas tu I sambung belajar dekat Northumbria University, ENE, Electrical Electronic Engineering, which is sama juga, tak related dengan programming. Dari situ lepas belajar saya kerja sebagai software engineer dan continue grow my career until sampai last position is a CTO, Chief Technology Officer of this company lah dekat syarikat ni. So pada tahun 2017 saya resign as a CTO of that company untuk buat startup sendiri. Dan the first startup yang saya buat masa tu adalah company yang related dengan vending dan IoT, which is nama company tu Nextletics. Apa yang kita buat adalah kita buat data software telemetry solution untuk vending. So kalau siapa yang dekat area Klang Valley, kalau siapa nampak vending machine yang touchscreen ataupun korang pergi KLIA ada nampak vending machine yang touchscreen, so itu adalah salah satu produk lah yang saya buat lah dengan tim saya. So software ni juga bukan sekadar dekat Malaysia lah, kita ada deploy dekat few countries juga abroad. So itu yang berkaitan dengan vending industry. So I punya startup into IoT and vending. Then bila tahun 2019 bila kita ada pandemic, so when it comes to pandemic, vending industry is actually one of the industry yang huge impact. Sebab orang tak bergerak kan, bila orang tak bergerak, vending pun orang jarang pergi beli. So disebabkan PKP, disebabkan orang semua duduk rumah, so masa tu saya fikirlah satu idea kan, sebab sebelum ni memang saya invest dalam crypto. And saya pernah buat crypto app sebelum ni, nama app tu Cashlead, CASHLID, ada lagi sekarang. Tapi projek ni halfway, tak complete pun sebab masa tu the initial idea as a macam hobi tu masa tu I cuba buat blockchain app untuk accounting ledger. Sebab apa dalam blockchain, sebab apa decentralized, benda tu tak ada siapa boleh alter, tak ada siapa boleh pindah pun. Kalau you buat accounting ledger dalam database, orang boleh tukar, orang boleh edit. Tapi if you do dalam blockchain, nobody can, tak ada siapa boleh ubah, tak ada siapa boleh orang kata edit maklumat tu. Sebab apa? Benda tu dalam blockchain. So itu idea asal tahun 2019, 2018. Masa tu buat masa weekend. And then back to masa PKP ni, bila masa PKP I fikir I dah pernah try buat blockchain application, dan I nampak masa tu NFT adalah satu benda yang I nampak there's a huge potential. Kenapa potensi dia tu adalah potensi yang menyelesaikan banyak masalah. Dan kebetulan masa tu I pun jumpa dengan kita punya another co-founders, co-founder pentas yang semua orang kita ada vision yang sama, dan kita punya group of initial founders pentas ni adalah orang yang ada skill set dalam bidang-bidang yang tertentu. Untuk bagi saya dalam bidang development, software development, tapi kita ada someone yang dalam marketing, ada someone yang dalam finance, ada someone yang dalam influencer. So dari situ kita kumpulkan the first orang kata pioneer of pentas, which is comes from orang kata skill set yang lain-lain. Maknanya setiap orang tu ada skill set dia sendiri. So kita combine, kita draftkan this idea, dan masa tu I kickstart the development. So kita kickstart development tu masa hujung April. Hujung April kita start, and kita baru launch last week lah. And alhamdulillah lah, sambutan agak memerasakan, dan kita dah tengok few transaction. I see ramai orang very happy, dia orang ada sold the NFT, and I think baru semalam tu ada someone jual NFT nasi lemak untuk nasi lemak NFT, yes. Dalam ringgit Malaysia dalam RM400 lah. So itu salah satu benda yang terjadi dekat pentas lah, yang happening dekat pentas. So dari situlah asalnya idea, dari situlah I punya journey, sampailah daripada idea tu kita tubuhkan, kita develop, kita launch lah pentas officially last week. So baik. Itulah perjalanan dia.
Baik, panjang perjalanan ni tapi saya rasa menarik dan actually baguslah sebab sempena PKP ni a good platform untuk anak-anak seni, dia nak menjual dia punya karya-karya mereka kat situ kan. Jadi mungkin kalau kita nak go deep lagi untuk NFT, apa tu NFT? Mungkin kalau orang yang bidang seni pun dia kadang tak faham apa tu NFT. So mungkin Irsyad boleh cerita sikit lah secara ringkas apa tu NFT yang ada dalam teknologi blockchain ni. Okay, supaya orang senang faham. Okay. I ada slide sebenarnya nak share tapi boleh. sekejap. Okay, sekejap. Okay, boleh nampak ataupun boleh. Okay, saya besarkan macam ni. Sekejap. Okay. So selalunya I ada a few set of template sebab kalau kita nak explain dekat orang kan dengan perkataan saja agak susah lah, tapi sebab tu I came out dengan very simple illustration. Boleh? Macam mana sebab macam you tanya-tanya apa itu NFT kan, apa itu NFT, sebab untuk kita faham apa itu NFT, semua orang dalam blockchain, semua orang pernah dengar Ethereum, semua orang pernah dengar Bitcoin kan. Benda ni ramai orang dengar. Ni adalah cryptocurrency. Tapi apa pula NFT kan? Apa tu NFT? So bila orang tengok, bila untuk I sendiri explain apa tu NFT, I akan tengok pada perkataan tu, maksud dia non-fungible. Non-fungible ni sebab dalam blockchain ada dua type of coin. Satu adalah fungible, satu adalah non-fungible. So untuk kita tahu apa tu non-fungible, we need to be clear apa tu fungible lah. So fungible ni nilai dia setiap satu coin tu adalah sama. So kalau RM1 tu dengan RM1 yang lain, katalah I ada sekeping duit RM1, you pun ada sekeping duit RM1, nilai dia tu kita anggap sama. Kita boleh tukar dengan sama nilai. You bagi dekat I RM1, I bagi dekat you RM1, is sama RM1. So sama juga dalam, kalau siapa ada Ethereum coin kan, satu Ethereum sama juga dengan satu Ethereum, satu Bitcoin nilai dia sama juga dengan satu Bitcoin. So benda tu dipanggil fungible lah, fungible. So kalau NFT ni sendiri maksud dia non-fungible token. So bila non-fungible adalah satu token tu nilai dia tak sama dengan satu token yang lain. So kalau satu keping art ataupun macam dekat sini kan ada tiket kan, satu tiket front row dia tak sama dengan tiket back row. Maknanya barisan belakang, kalau siapa pergi tengok wayang ataupun rumah kan, satu rumah tu dia tak sama dengan rumah yang lain, nilai dia berbeza-berbeza. So itu adalah basic konsep apa itu non-fungible token ataupun NFT. Baik. Ada slide lain ke? Ini saja Ini saja ataupun sekejap. I sebenarnya kering nak tengok soal question kalau ada Facebook. Question okey, ada question. Ada yang tanya, memang nilai lukisan itu dalam USD cash ataupun dalam nilai kripto? Mudah ke nak liquify? Okey, Irsyad boleh jawab kot. Nanti kita untuk liquify ni nanti ada cerita lain lah. Tapi contoh selalunya untuk I explain lah dekat audience, sebab kadang-kadang bila kita terus nak jump pada NFT, benda tu kata agak complicated lah. Tapi selalunya I akan start dengan blockchain kan. Tapi we will do this another session if let's say someone yang nak tahu apa tu blockchain. Tapi once dia dah faham blockchain, once dia dah tahu apa tu NFT, dan back pada soalan tadi, macam mana nak liquify kalau dia beli dalam NFT, ada banyak medium. Salah satunya dekat Malaysia kita ada exchange. Exchange means dalam exchange tu kita boleh tukarkan balik kepada mata wang. So kalau katalah dia beli dalam gunakan Ethereum, dia guna Ethereum untuk beli satu NFT ataupun untuk jual NFT tu, bila dia dapat Ethereum tu dia boleh gunakan, dia boleh pindahkan kepada wallet yang kita dah authorize dekat Malaysia macam Luno Tokenize, dan dari situ dia boleh withdraw. Itu lah tu cara lah. Tapi I just nak make sure lah, back to the soalan tadi, apa itu NFT, if let's say my explanation is clear ke apa ke. Baik, saya rasa dia punya konsep is macam saya cakap tadi lah. Orang faham apa itu fungible, maknanya nilai dia yang sama. Non-fungible ni nilai dia tak sama. So that is the basic root of satu NFT nilai dia tak sama, dan disebabkan nilai dia tak sama, dia ada value yang orang boleh transact. Baik, betul.
Dia dan value dia pun dia abstract kan, benda seni. Dia tak ni lah kan, tapi ada boleh dua pilihan, betul tak? Untuk jual dalam NFT dekat dalam platform, dia boleh pilih sama ada harga dia fix ataupun harga nak di bidder, di lelong ke macam mana? Boleh macam tu. So boleh dua. Itu kepada aplikasi lah. So sebab bila kita nak tahu, maknanya kita kena faham apa itu NFT, kita dah tahu NFT itu apa, dan dari situ kita akan tengok aplikasi. Sebab apa? Bila kita tengok aplikasi NFT ni sebenarnya ada satu misconception lah. Orang ingat NFT tu art. Art tu salah satu aplikasi NFT sebenarnya. Betul. Dan jual beli, orang yang jual art dekat marketplace itu salah satu aplikasi. Tapi kalau kita sentuh NFT itu sendiri dalam konsep teknologi, salah satu contoh yang I suka petik adalah macam I rasa sekarang semua orang ada vaksin kan, semua orang ada vaccination. So vaccination punya certificate tu kan dalam kita punya MySejahtera, sebenarnya vaccination certificate pun boleh jadi NFT. Benda tu boleh orang kata disimpan di dalam blockchain dan direkodkan dalam blockchain. Benda tu transparent, orang boleh tengok. Oi, betul dia ni ada vaksin certificate. Contoh betul, nanti ada ada yang tempered kan. Sebab dalam teknologi blockchain tu sendiri dia ada supply chain. Sebab tadi macam contoh supply Sinovac vaksin datang dari mana. So dia punya perjalanan supply chain information tu daripada factory ni pergi factory ni, last kali sampai disuntik kepada siapa dan diisukan sertifikat. Benda tu boleh berada di blockchain dan benda tu certificate of vaccination tu sendiri boleh jadi NFT. Sebab tu ada certain misconception yang orang ingat NFT tu mesti art, mesti artis berjual beli NFT, artis make money of NFT. NFT tu salah satu, tapi teknologi tu sendiri yang I suka tekankan yang sebenarnya orang banyak salah anggap yang orang hanya ingat sebagai art. Tapi macam back to I punya explanation tadi, dia adalah something yang you boleh tokenize. You boleh tokenize lah, you boleh macam rumah boleh di NFT kan. Sijil vaccination certificate boleh di NFT kan. Karya seni boleh di NFT kan. Itu yang datang Irsyad ada soalan dia begitu. Actually soalan saya boleh. Assalam, possible tak kalau nak jual physical product guna NFT? So mungkin Irsyad boleh komen sikit kat situ. Okey, sangat boleh. Sebab apa? Okey. NFT ni lagi satu konsep yang I suka explain. NFT ni adalah birth certificate of something. Okey. Surat lahir, sijil lahir sesuatu. Contoh macam katalah kita ada klien dekat pentas yang tanya pasal batik sebab dia berminat nak jual batik. Sebab dia daripada industri lama yang dia nak majukan industri dia nak kata NFT kan dia punya business kan, NFT kan. So salah satu cara yang dia boleh buat adalah batik tu, gambar batik tu dia ambil gambar cantik-cantik ataupun dia bagi model pakai ataupun dia convertkan batik tu daripada actual item tu kepada digital copy dan dia jual digital copy tu as NFT. So dia boleh buat, siapa yang beli NFT tu dia akan bagi batik tu sekali. So tu salah satu cara lah orang boleh gunakan. Sebab apa? Bila kita faham konsep NFT tu bukan semestinya NFT ni mesti art saja. Dia adalah sijil lahir sebenarnya. NFT boleh dijadikan sebagai sijil lahir. So bila you dah ada sijil lahir, maklumat tu disimpan dan direkod dalam blockchain. So siapa yang punya, bila benda tu dibuat, maklumat apa yang ada, nama dia, description dia, semua tu disimpan di dalam blockchain. So katalah orang nak jual canvas painting, orang nak jual batik, so dia boleh daftarkan dulu sijil lahir dalam NFT. Maknanya okey, dia dah buat satu art, dia dah buat batik contoh, dia ambil gambar, dia buatkan sijil lahir. So bila dia buat sijil lahir tu, kalau ada orang beli, dia boleh pindah milik sijil lahir tu kepada pembeli dan dia akan bagi pula actual batik tu kepada orang tu. Baik. Kita ada satu soalan yang berkaitan dengan pentas. Mungkin saya boleh combinekan. Persoalan dia adalah boleh tahu kenapa BNB dan bukan ETH. Okey, itu satu. Yang kedua adalah di soalan yang simple lah. Terus tanya pada tuan ni, platform apa nak beli NFT ni. So dan juga satu lagi mungkin boleh sekali. Satu item ni bergantung kepada penilai. Macam itulah. So mungkin boleh summarizekan soalan-soalan tu untuk jawapan dia. Baguslah keluar soalan kat sini yang senang nak baca. Okey. Okey.
soalan tadi platform apa untuk beli NFT? Pentas lah, Okay, alright. pentas.io. Okay, pentas.io. Lepas tu tadi apa yang nilai tadi kan? Yang first question tadi apa tadi? Okay ni, kenapa Kenapa BNB? Kenapa Alright. BNB? Okay. Kalau siapa yang familiar dalam dunia kripto, okay, dan siapa yang familiar pasal smart contract, kontrak pintar ni dia ada satu terms nama dia gas fee. Benda ni memang sangat technical, I tak sure audience, tapi I just sentuh sikit saja. Dalam blockchain, untuk kita update maklumat ataupun untuk kita tukar maklumat ataupun update blok seterusnya, ada satu cost yang dipanggil gas fee. So gas fee, kenapa BNB dan kenapa Ethereum adalah gas fee dalam BNB jauh lebih murah berbanding Ethereum. Itu salah satu strategi. Dan untuk pentas, kenapa pentas guna BNB? Ini bukan selama-lamanya pentas akan guna BNB, sebab dalam dunia blockchain, salah satu strategi pentas adalah ada satu terms kita panggil multi-chain. Multi-chain ni maksudnya kita buat masa sekarang, kita tak tahu kalau siapa yang belajar pasal kontrak pintar ataupun smart contract ni, siapa yang belajar pasal smart contract, kita tak tahu network mana ataupun blockchain mana yang akan berjaya satu hari nanti. Mungkin Ethereum, mungkin BNB, mungkin Polygon, mungkin Tezos contoh. So kita, mungkin Cardano baru-baru ni kan. So kita takkan tahu, dan saya sendiri susahlah nak predict masa hadapan macam mana kan. Tapi kita perlukan satu network yang untuk kita mula. Yang mana network ni sesuai untuk semua peringkat. Sebab apa? Kalau kita guna Ethereum, maknanya gas fee tu terlalu mahal. Untuk orang mint atau untuk orang daftarkan satu NFT tu, cost dia boleh mencecah $50 satu NFT, satu token. Sebab tu cost tu mungkin tak kalau orang kata orang kata artis-artis ataupun rakyat marhin mungkin nampak benda tu terlalu mahal, sedangkan contoh macam student dia kreatif, dia nak cipta sesuatu, dia nak letak dekat platform NFT, dan untuk dia mula, untuk dia mint, dia perlukan $50, benda tu mungkin agak tinggi bagi setengah pihak. Sebab tu kita pilih inisiatif di tengah-tengah, sebab tu kita memilih guna BNB, Binance, dan untuk masa hadapan kita akan salah satu strategi pentas adalah untuk multi-chain, maknanya preserve reservoir tu dalam BNB, tapi kita boleh bridge ataupun channel to Ethereum, kita boleh channel to Polygon, dan kita boleh channel to Cardano dan apa-apa network blockchain yang ada lah. So itu adalah pentas permulaan. Okay, bila cerita pasal cost tadi ada orang tanya, berapa cost untuk mint hasil NFT di pentas? For now lah. RM2 ya? Oh, murah betul. Sebenarnya $0.3 US, $0.2 US macam tu lah. 2 sen, 3 sen dolar. Dalam BNB berapa exactnya? Dalam BNB, alamak tak check lah pula. Tapi nilai dia dalam USD. Nilai memang dalam USD. Okey. Bergantung pada rate BNB masa tu lah. Tapi secara purata kalau $1 katalah $0.5 sekalipun dalam RM2, RM3 lah macam tu. Sebab tu gas fee dia sangat cost effective. Baik. Dan network dia pun very reliable compared to ada network yang baru keluar and so on and so on. Contohnya, ini soalan daripada saya. Contohnya kalau dia dah ada create dekat pentas dan dia nak jual dekat platform, bukan kat pentas, contohnya dia nak pergi antarabangsa, dia jual kat OpenSea ke, dia jual kat Rarible ke, adakah compatible benda ni? Dia bergantung kepada platform luar tu. Sebab dekat pentas kita kalau siapa yang familiar dengan smart contract, NFT ni dia ada satu standard yang diimplement oleh semua market player. To be specific, kalau siapa yang nak take note, dia take note ni, lepas ni korang boleh Google, cari sendiri. ERC-721 NFT standard. So 721 ni, NFT standard ni adalah salah satu standard yang developer, programmer seluruh dunia, dia orang bersetuju untuk ikut orang kata standard ni. So dalam NFT dia ada 721 NFT standard. So dari situ pentas kita menepati requirement untuk 721 NFT standard ni. So bila kita pentas menepati standard 721 ni, maksudnya NFT tu sendiri kalau marketplace lain boleh terima NFT kontrak daripada pentas, sebenarnya boleh di listkan, dipindahkan. Kalau dia mint dekat pentas, satu hari nanti dia nak jual kat tempat lain, boleh. Baik. Janji asalkan
marketplace tu pun ikut sekali follow NFT standard yang memang dah diterima pakai oleh semua marketplace player. Kebanyakan marketplace memang menggunakan 721, betul tak? Kebanyakannya lah. Ada dua jenis, 721 dan 1155, 115. Alright. Baik, okay, kita tak nak go into the technical sangat. Yang ni memang technical. Ni memang technical ya. Kita dah orang yes. Ya. Kita ada satu soalan, Muhammad Izani Khairani. Assalamualaikum tuan, Catalyst revolusi yang bagus. Soalan dari segi jual beli mungkin agak subjektif. Tapi macam contoh yang dia beri tadi, macam mana orang boleh beli nasi lemak NFT dengan nilai yang berbeza? Selling unique point-nya adalah apa? So, mungkin ada pandangan macam ni. Okey. Dia macam tadi I ada sebut pasal birth certificate tau. So ada setengah artis ni, diorang memang ada nama. Okey. Kenapa NFT tu merubah nasib pengkarya-pengkarya? Sebab apa? Sebelum ni kita dah tengok banyak platform yang contoh platform stock photo. Platform stock photo ni banyaklah orang yang ambil gambar, fotografer ambil gambar, dia jual art, dia jual gambar, dia orang beli mungkin $1, $2 je maksimum, unless dia adalah fotografer National Geographic, mungkin orang beli lagi mahal dalam orang kata dalam USD. So kenapa sebelum NFT, bila NFT wujud, orang sanggup bayar lebih untuk beli content digital adalah satu je sebab dia. Disebabkan blockchain. Sebab apa? Sebab blockchain disebabkan sebelum ni siapa yang tentukan digital content tu milik siapa. Sama ada website tu sendiri yang tentukan, which is benda tu boleh jadi bias. Katalah website tu satu hari nanti dah tak ada. Siapa yang, macam mana kita boleh tahu art tu milik siapa? Tak ada satu, orang kata tiada satu sumber yang semua orang boleh percaya yang benda tu, digital content tu adalah dia punya. So bila blockchain exist, bila smart contract, bila kontrak pintar wujud, semua orang, maknanya dalam dunia ni percaya yang pemilikan token atau pemilikan coin yang didaftarkan dalam ledger di blockchain adalah tepat dan betul. Sebab apa? Orang tak boleh tipu, orang tak boleh, sebab apa kalau ada orang kata tak ada siapa boleh edit lah, sebab benda tu diprotect oleh network tu sendiri dan benda ni bersangkut paut dengan the fundamental of blockchain. So kalau lepas ni kalau ada session yang fundamental blockchain, mungkin korang boleh join lah, tertarik yang menekankan fundamental blockchain. So kenapa orang sanggup bayar lebih? Sebab apa? Orang tahu kalau aku beli ni, semua orang akan tahu yang ni aku punya. Dia dah jadi macam bragging right tau. Dia dah jadi macam kenapa ada setengah orang dia orang beli luxury goods. Ada setengah orang beli t-shirt, mungkin t-shirt biasa, tapi ada setengah orang mungkin dia nak beli yang berjenama, ataupun mungkin sebab orang tak berani berbelanja sebab orang rasa benda tu tak berbaloi. Tapi bila wujudnya blockchain, bila wujudnya ledger yang semua orang boleh tahu pemilikan tu siapa punya, you ada orang panggil dalam English panggil bragging right. You boleh tahu, okay, dia ni dia punya. Dan semua orang tahu yang tu you punya. Sebab tu because of that orang sanggup berbelanja lebih. Baik, Hilang macam yang kalau orang tak faham, orang keluar daripada dunia blockchain, tiba-tiba dia tengok CryptoPunks. Muka gambar yang tak boleh nak appreciate tu kan. Itu harga mahal tu, juta-juta. Kita tak dapat nak faham lah. Tapi of course sebab ada community, everything lah, the marketing, the hype is there. Soalan ni daripada Faris Iskandar, maksudnya NFT ni sejak lahir kepada produk kita ke? Salah satu cara, betul. Baik, saya ada soalan lanjutan daripada ni. Contohnya kita ada bila cerita pasal NFT, orang cerita pasal karya, originality, ada isu dia pelukis, tapi orang ambil lukisan dia, masukkan mintkan dalam NFT dan jual dan dapat royalty everything. Dan dia tak tahu yang seorang pelukis yang sebenar berada di luar dunia blockchain. Tiba-tiba dia baru tahu macam mana dia nak dapatkan balik copyright atas benda ni, ataupun macam mana nak selesaikan masalah ini. Okey, salah satu cara sebenarnya dia sama juga dengan konsep blockchain. Means ada sesuatu yang semua orang agree upon. Contoh, katalah ada seorang artis, ada orang curi karya dia, min dalam blockchain.
lepas tu dia jual dan orang beli. Tiba-tiba artis asal tu dia tahu ada orang curi. Dia dengan kuasa dia sebagai pemilik asal dan dengan dia punya announcement yang dia bagi tahu dekat orang, secara tak langsung dia boleh buat, okey. Sebab untuk dia ambil NFT tu memang dalam blockchain sebenarnya tak ada siapa lah, melainkan the owner tu ada transfer balik dekat, but theoretically sebenarnya tak boleh. Tapi artis tu sendiri ada satu kuasa yang dia boleh announce, bagi tahu yang tu bukan dia punya, yang dia mint ni betul yang original. I see. Dia boleh mint balik lah. Dia boleh mint, dia bagi tahu kata yang ni yang betul, yang tu bukan. So trail yang tadi immediately tak ada siapa akan, dia akan mati macam tu lah. Dia akan tak ada Dia siapa akan kurang sambutan semua bila orang orang announcekan dekat dalam sosial. Announcekan, yes. Baik. Itu antara option yang boleh lah. Ya, salah satu option. So for now memang anyone can mint apa benda yang dia ada lah. Dan tak ada macam, kita tak ada macam satu apa badan untuk recognize this one memang kepunyaan dia. Tidak ada lah for now lah kan. Ada badan, yes, belum ada. Dia sama dengan konsep perceived value. Perceived value maksudnya kalau orang lain curi, sebab benda tu berada di blockchain, orang lain nampak the originality datang daripada wallet siapa. Kalau saya sebagai artis, saya akan bagi tahu ini adalah wallet saya. Apa-apa yang keluar daripada wallet ni authentic, original dari saya. Orang boleh trace, orang boleh ikut rangkaian itu betul ke tak. So kalau bukan, orang tak akan beli. Maknanya dia sama juga konsep dengan itulah, of course lah, apa gambar orang boleh copy paste, tapi NFT yang mana yang orang sanggup beli sebab apa, yang tu adalah authentic, original yang kepada artis. Bukan setakat dia adalah sijil lahir, dan sijil lahir itu juga adalah rangkaian yang boleh ditujukan balik kepada artis yang asal. So disebabkan tu orang sanggup, macam balik kepada soalan tadi, disebabkan tu orang sanggup berbelajar lebih, dan disebabkan itu juga orang boleh trace adakah file ni original yang dikeluarkan oleh artis tu sendiri. Baik, faham. Okey, kita ada satu soalan. Mungkin soalan daripada Muhammad Hakim Azlan. Mudah tak nak NFT kan karya kita? So mungkin Richard boleh cerita the step by step macam mana nak masuk pentas ke, macam mana nak mintkan kira NFT? Proses dia tak sampai 5 minit. Tak sampai 5 minit. Okay, kalau siapa biasa upload foto, upload gambar dekat Instagram, korang biasa upload gambar dekat Facebook, proses dia sama. Yang membezakan kita upload gambar dekat Facebook ataupun Instagram adalah account. Dalam Facebook kita kena buka account, tapi dalam dunia kripto ni sebenarnya kita tak perlu buka account. Salah satu cara buka account adalah dengan ada crypto wallet. Crypto wallet adalah identiti kita. Untuk pentas, buat masa sekarang, kalau siapa familiar dengan MetaMask, MetaMask adalah salah satu crypto wallet yang diguna pakai oleh semua majority decentralized aplikasi decentralized. So aplikasi decentralized ni, macam mana cara kita nak identify user tu adalah melalui wallet address, alamat wallet tu sendiri. And daripada wallet address tu, maknanya kalau siapa nak start dengan pentas, maknanya download MetaMask, and then at least kena ada sikit amount of coin. Kalau pentas kita perlukan BNB, maknanya nak mint tadi macam saya cakap tadi, dalam RM2, RM3, maknanya nilai dia 0.003 BNB. So ada 3 kali kosong, at least ada sikit je untuk mint. So maknanya dia perlu dapat ada BNB tu, lepas tu pergi dekat pentas. Sama je proses macam orang dekat buat account kat Facebook. Dia just connect wallet, pergi dekat kita ada page untuk create NFT, pilih gambar, letak title, letak description. Macam itulah. Bagi saya benda tu mudah lah. It's a self-explanatory punya proses. Baik. So maksudnya orang tak perlu nak masuk NFT, tak perlu belajar dulu blockchain tu apa semua, tak payah kan? Dia very simple konsep dia, yes. Cuma kalau orang tanya fundamental apa, untuk mula kena ada 3 benda lah. Okay? Kena ada 3 benda. Benda yang pertama, kena ada wallet. Wallet dalam crypto maknanya bukan unik untuk pentas. Sebenarnya semua aplikasi decentralized menggunakan salah satu wallet yang famous adalah MetaMask. So you kena ada wallet, crypto wallet. Number 2, you kena ada benda, mint, item yang you nak mint kan, sama ada gambar ataupun art. Yang ketiga, dekat mana you nak mint kan. Platform mana yang menyediakan
proses untuk mint dalam blockchain. Salah satunya pentas. Pentas menyediakan proses untuk you letak karya you dalam blockchain. So you dah ada 3 benda ni, cukup untuk you mula dalam NFT. Baik, kita ada soalan juga daripada Tuan Pangeran Masri. Berapa besar saiz file yang boleh di-upload untuk di-mintkan? Contohnya saya ada intro lagi melodi. Boleh ke NFT-kan hasil muzik? Okey, untuk file size sebenarnya tak ada file size yang limit. Tapi di dalam pentas, sebab kita hostkan file tu sendiri, maximum size untuk pentas adalah 30 MB. Sebab kita yang hostkan. Bukan host lah, kita yang sebab kita ada streaming. Dan untuk pentas buat masa sekarang kita allow up to 30 MB. Tapi kalau katalah you ada 10 gig file sekalipun, dalam blockchain ada lagi satu teknologi, nama dia IPFS. IPFS ni short form dia Interplanetary File System. Kalau siapa yang biasa dengan torrent zaman dulu, kalau siapa biasa dengan torrent adalah you boleh upload you punya file dalam distributed network, dan bila you upload you punya file dalam distributed network, you akan ada satu unique identity. So unique identity itulah yang diperlukan untuk you cipta NFT tu. So kalau back to soalan tadi, berapa limit size? Sebenarnya kalau you nak buat secara manually, maknanya you nak upload sendiri IPFS, lepas tu you nak buat smart contract sendiri, you nak letak, sebenarnya tak ada size limit. Tapi kalau nak go through proses melalui pentas, as of now, buat masa sekarang, kita ada size limit which is dalam 30 MB file size. 30 MB per produk lah? Per NFT, betul. Per NFT, alright. Baik, soalan lagi daripada Muhammad Safwan. Bila dah mint kita punya produk, siapa yang akan bagi valuation? Kita sendiri ke yang setkan value tersebut? Okay, valuation, kalau siapa biasa belajar ekonomi, ada satu terms nama dia equilibrium, supply and demand. Equilibrium supply and demand ni maksudnya sebenarnya kita boleh letak bergantung kepada nilai yang kita nak jual lah. Kalau kita jual letak tinggi, mungkin tak ada orang nak beli. Kalau tujuan kita untuk jual bergantung kepada harga kita nak letak. Kalau kita letak tinggi, tak ada orang nak beli. Letak rendah, mungkin ramai orang beli dan berebut. So benda tu agak subjektif. Tapi ada satu lagi yang saya suka tekankan, kadang-kadang orang salah anggap NFT tu, bila NFT tu dia mesti nak jual. Tapi sebenarnya saya suka juga petik benda-benda ni, yang NFT tu tak semestinya kita mint untuk kita jual. Sebab suatu hari nanti, sebab memang tepat dengan topik hari ni kan. Topik hari ni yang kita kata apa future NFT. Sebab sekarang ni bila kita upload content dekat social media, kita upload content dekat Facebook, Instagram, siapa yang own that content? Bukan kita. Betul. Facebook yang own that content, Instagram yang own that content. Tapi satu hari nanti bila kita upload content, bila kita create content secara digital, blockchain menyelesaikan masalah hak pemilikan. So buat masa sekarang NFT orang kata menjadi perbualan disebabkan ada transaksi, orang jual, orang beli. Tapi sebenarnya teknologi NFT itu sendiri boleh revolutionize social media, yang mana suatu hari nanti content creators, apa yang kita upload adalah milik kita. Kita tak perlu orang kata letak kepercayaan kepada orang kata third party company macam semua social media ni lah. So maknanya hak milik tu jadi hak milik kita. Orang still boleh menghargai karya, orang still boleh like foto. Mungkin kita ada gambar family kan, kita ada gambar family yang kita nak simpan kenangan yang akan berada dalam network sampai bila-bila. Maknanya a combination of IPFS, Interplanetary File System, register birth certificate tu dalam NFT, maknanya digital creation tu dah ada. Orang tahu, oh yang ni moyang dulu dah cipta, dah letak dalam blockchain dah, oh gambar family kenangan. So ada satu lah misconception yang orang ingat NFT ni untuk orang mint art lepas tu dijual. Tapi sebenarnya walaupun pentas adalah NFT marketplace untuk orang berjual beli, tapi konsep NFT tu sendiri sebenarnya apa yang kita cuba sampaikan sekarang hanya 20%, 30%. Tapi dalam tempoh 10 tahun, 20 tahun akan datang, apabila blockchain tu sendiri mature, sebenarnya banyak konsep NFT yang boleh diguna pakai. Sebab tu saya sendiri suka tekankan
teknologi NFT itu sendiri. Walaupun pentas adalah NFT marketplace, tapi tak disangkal yang sebenarnya ada satu contoh yang saya suka sebut, macam internet. Masa internet mula-mula bertapak dekat Malaysia, ramai orang tak faham apa itu internet, apa itu World Wide Web kan. Kita tak perlu faham macam mana internet tu berfungsi. Kita tak perlu tahu apa itu Hypertext Transfer Protocol. Kita tak perlu tahu macam mana nak buat website, masa tu macam nak code programming HTML. Kita tak perlu tahu. Tapi teknologi internet tu sendiri, apabila dia matang, apabila dia dah expand dan matang, membolehkan kita buat masa sekarang adakan conference macam ni. Walaupun kita masing-masing duduk dekat rumah, kita boleh bersembang, kita boleh sampaikan maklumat, kita boleh stream. So blockchain pun macam tu sebenarnya. Teknologi blockchain tu baru lahir 10 tahun yang lepas. Kalau ikutkan sejarah lagi lama, tapi dipopularkan 10 tahun yang lepas. Dan diadaptasi dari segi mata wang, diadaptasi dari segi NFT. Kalau orang faham sejarah permulaan internet dan internet bermula dan membawa kita kepada zaman sekarang, sejarah tu juga berulang dalam dunia blockchain. Blockchain tu mengenablekan salah satu teknologi baru yang secara tak langsung 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang, kita dah tak perlukan centralized system. Kita hanya community, maknanya human to another human. Dah tak ada dah orang tengah. Sebab tu NFT salah satu medium, NFT salah satu cara yang bagi saya apa yang kita nampak sekarang hanya 10%, 20%. Tapi potensi dia sendiri berbalik kepada topik sangat besar sebenarnya. Baik. Menarik sekali apa yang disampaikan tu daripada internet semua tu kan. Kita, dan betul kata macam Ishak beritahu, tak perlu pun kita faham everything pasal tu. At least kita faham macam mana nak menggunakan dia penggunaan NFT, penggunaan blockchain tersebut, dan kita boleh manfaatkan lah. Kita ada soalan lagi, beberapa soalan sebelum kita tutup ni. Soalan adalah, apa yang menghalang kita upload hasil kerja orang lain dan mengaku produk itu NFT kita? Setakat ni ada tak ini? Okay. Saya suka relate juga dengan konvensional sebelum NFT. Sebenarnya even sebelum NFT sekalipun, tak ada siapa boleh halang. Bila ada NFT pun sama, tak ada siapa boleh halang. Cuma macam saya cakap, dia tak ada value sebab kalau kita upload, tak ada siapa, orang kata tak ada siapa yang boleh menghalang you untuk buat, dan tak ada siapa yang boleh menghalang you untuk nilaikan benda tu kalau you nak jual. Cuma dia akan jadi masalah bila kalau you publishkan benda tu, original artis tu, artis asal tu nampak, dia akan buat announcement, dia kata benda ni tak diterima pakai, dan tak ada siapa akan, maknanya benda tu akan orang kata pepatah akan disapu di bawah benda tu akan mati macam tu sajalah. Betul. Saya pun setujulah. Maksudnya the community itself akan buat awareness siapa the real creator lah. Antara benda yang saya baca-baca, mungkin untuk sebelum orang tu beli NFT tu, dia kena tengok lah, mungkin orang tu kena listkan dia punya Facebook, social media, at least they can understand siapa punya owner kan. Kita ada satu lagi soalan yang saya rasa menarik juga daripada Khairul Nazim Kamarudin ni. Apakah ada kemungkinan NFT ni akan disruptif dan gantikan e-commerce yang sedia ada? Sangat destruktif. Sangat destruktif. Okey. Sebab apa saya cakap macam tu? E-commerce selesaikan satu masalah. Orang berdagang barang fizikal. Dan boleh orang kata berdagang barang digital. Tapi apa yang menjadi isu adalah hak pemilikan. Hak pemilikan, kalau benda tu adalah digital copy, dia jual soft copy ataupun macam contoh yang I sebut tadi, stock photo website orang boleh beli, tapi kenapa konsep stock photo tu tidak berjaya? Pernah tak kita tengok stock photo ada, tapi sangat jarang berlaku yang stock photo orang beli harga sampai 100 juta, 200 juta. Tapi benda ni berlaku dalam dunia NFT sebab apa? Kita ada sijil lahir yang menentukan hak pemilikan yang semua orang seluruh dunia agreed upon, percaya dan agreed upon disebabkan teknologi blockchain itu sendiri. So, suatu hari nanti e-commerce itu sendiri boleh di back end, mungkin masa tu orang takkan tahu apa yang teknologi, macam contoh sekarang kita faham hak pemilikan tu disimpan di dalam database.
contoh transaksi itu berlaku, direkodkan dalam database. Kita bayangkan suatu hari nanti rumah kita, semua item dalam rumah kita, TV kita ada sijil lahir. Telefon ada sijil lahir. Laptop ada sijil lahir. Sijil lahir itu berada dekat mana? Sijil lahir itu berada dalam blockchain. So bila sijil lahir itu berada dalam blockchain, bila e-commerce ingin membuat transaksi, hak pemilikan selain daripada shipment barang yang fizikal, hak pemilikan juga boleh direkodkan dalam sijil lahir yang tadi tu. So bila hak pemilikan boleh direkodkan dan semua orang boleh refer dan boleh percaya, kes kecurian orang boleh tahu. Kalau kita pindah milik, saya nak bagi dekat kau, saya jual dekat you handphone, okay, I bagi you handphone, kita register NFT as a transfer ownership of this phone. Phone ni kita transfer ownership, dari saya transfer dekat you. Katalah suatu hari telefon tu hilang. Macam mana kita nak trace? Refer balik dalam blockchain. Siapa pemilik dia sebenarnya? Suatu hari nanti, semua rekod inventory kilang, physical item, jam tangan, spek mata, semua boleh ada sijil lahir dan semua tu boleh direkodkan dalam blockchain. Maksudnya kita macam laptop mungkin ada QR code tu adalah blockchain information yang okay, barang ni dah didaftarkan dalam blockchain. Mungkin sekarang ramai orang mungkin kurang faham ataupun mungkin tak berapa nak nampak ada potensi blockchain tu sendiri, tapi konsep dia sama juga dengan dunia internet. Masa internet mula-mula lahir, orang tak expect satu hari nanti akan ada satu e-commerce yang semua orang dekat rumah boleh beli barang dapur. Masa tu nak telefon pun kalau kita dekat rumah dial up, kalau kita telefon lagi laju daripada kita nak call orang guna internet. So persepsi orang masa tu orang kata internet ni tak bagus lah. Sedangkan kalau aku nak bersembang dengan saudara kan, lebih baik saya angkat telefon, dial, saya bercakap lagi clear daripada saya gunakan internet. Tapi kalau kita faham sejarah tu sebenarnya berulang, dalam teknologi sekalipun, sebenarnya benda ni berlaku berulang. Sebab tu siapa yang faham blockchain, siapa yang tahu NFT, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun akan datang, NFT dan blockchain tak boleh lari daripada unsur-unsur seharian gitu. Dari segi hak pemilikan, dari segi sijil lahir, dari segi pemilikan tanah dan hartanah. Contoh geran tanah. Ada yang tulis ni, NFT ni macam geran tanah lah ya, ada Cik Sahrul. Betul. Contoh macam geran tanah, macam mana kita nak percaya geran tanah tu kita punya? Kita kena pergi pejabat tanah yang akan isukan geran tanah. Tapi what if geran tanah tu pemilik asal tu sendiri buat geran tanah tu dan letak dalam blockchain? So potensi dia sangat besar sebenarnya, sangat besar. Cuma potensi sangat besar, challenge dia lagi besar lah saya nampak. Yes, cuma sekarang apa yang kita nampak dia hanya orang kata, nak kata permulaan pun bukan permulaan sangat, tapi yang bagusnya kepada penonton-penonton yang ada sesi malam ni, maksudnya ada satu, kesedaran tu dah ada. Kalau kesedaran tu tak ada, maksudnya audience ini tak berminat pun pasal NFT. Sebab apa penonton-penonton live stream ni ada sekarang? Sebab apa? NFT tu adalah satu benda yang mungkin tak ramai faham, tapi potensi sebenarnya besar disebabkan teknologi tu sendiri, disebabkan sejarah tu sendiri berulang. Teknologi berubah dan bila kita faham apa teknologi yang akan, bila kita faham okay, apa NFT ni dan blockchain adalah teknologi yang akan merubah masa hadapan, kita dah 90%, 80% kita dah boleh almost near to predict what is happening in the future. So bila kita boleh agak apa yang akan jadi masa hadapan, kita boleh dapatkan potensi daripada situ. Potensi dari segi peluang perniagaan. Peluang perniagaan apa yang, sebab saya sangat sukalah guna contoh internet lah. Sebab apa? Kalau kita tahu suatu hari nanti internet akan wujud social media, suatu hari nanti internet akan wujud e-commerce, masa internet mula-mula dicipta, awal-awal lagi kita dah buat Amazon. Awal-awal lagi saya dah buat Facebook dah. Betul. So konsep yang sama berlaku, kita faham apa tu blockchain. So awal-awal lagi pentas kena buat this marketplace, NFT marketplace. Baik, kita ada soalan lagi daripada Tuan SE Pengeran Masri. Kalau saya ada barang antik dalam bentuk fizikal, bagaimana cara saya nak NFT kan? Adakah hanya ambil gambar barang tersebut dan mintkan? Okey, ni macam mana? Ini salah satu cara. Betul.
Tapi adakah itu NFT hanya ni NFT gambar lah, they not on the place lah, betul tak? okey, Bukan barang tu. gambar, dia ada satu cara tau, satu cara. Kalau siapa dalam family dalam automation ni dia buat rekod gambar dari depan, gambar dari tepi, gambar dari atas. Lepas tu dia punya barcode, dia punya detail. Kalau siapa biasa buat artifact fotografi, dia orang akan ambil gambar detail. Sama juga macam konsep forensik. Kenapa forensik walaupun orang tu dah meninggal, dia boleh determine yang si fulan mayat ni adalah si fulan. Berdasarkan mungkin daripada gigi. So daripada gigi structure, daripada bone structure, kita tahu yang ni sebenarnya si fulan. So kalau kita ada barang antik, ambil gambar sedetail mungkin dari setiap sudut. Dari depan, atas. Sebab supaya orang tahu, bila orang tengok NFT tu, bila orang tengok gambar archive tu, yang ni lah dia barang dia. I see. Tu salah satu cara. Jelas penjelasan tu. Maksudnya then combinekan dari gambar, masukkan NFT lah kan. Kalau tidak kena banyak, NFT banyak pula cost dia. Betul. Kita boleh buat banyak cara lah untuk kita rekodkan, kita bagi tahu barang ni siapa punya, dari sudut atas dia macam mana, gambar dari bucu macam ni, ada retak sikit, ada retak sikit ni, ambil gambar satu macam mana retakkan dia. So sama macam contoh saya tadi lah, macam contoh kita punya gigi kan, macam kita nak kenal mayat, tu salah satu cara, dan itu juga boleh digunakan untuk archivekan barang-barang antik. Baik, menarik. Soalan daripada Faris Azmin, dekat mana dan macam mana nak check trace pemilik asal atau sijil lahir sesuatu NFT? Nak trace pemilik asal sijil lahir sesuatu NFT, okey. Sekarang ni kita boleh tahu pemilikan tu melalui maklumat wallet address. Okey, wallet address itu adalah unik. Sekarang kita tak ada, buat masa sekarang dalam dunia ni kita tak ada satu lagi user archive based on wallet address ni milik siapa. Tapi saya percaya suatu hari nanti akan ada centralized system yang for those yang willingly to announce, yang ni lah identiti saya, dari situ kita boleh trace. So for now dia boleh detect wallet address sajalah kan? Wallet address saja, yes. Tapi kita tak tahu wallet address tu milik siapa. Melainkan dia search, dia cari dekat pentas, wallet address ni ada account dia dekat pentas. Itu salah satu cara lah. Tapi buat masa sekarang belum ada lagi Google version of wallet address untuk kita tahu identiti tu siapa. Ada projek-projek yang sedang dibangunkan sekarang bersangkut paut dengan blockchain identity. Tapi orang kata itu mungkin akan jadi buat masa akan datang. Baik. Saya rasa jelas soalan tu, jawapan tu. Soalan daripada Naim. So kita cerita pasal kelebihan kan. Banyak kelebihan NFT ni. Ada tak kelemahannya? Okey, kelemahan NFT. Dia bagi saya itu mungkin persepsi. Salah satu benda yang orang pertikaikan NFT adalah energy consumption. Sebenarnya bukan NFT lah, dia blockchain related energy consumption. Energy consumption ni maksud dia dalam dunia blockchain kita ada miners. Kita ada blockchain node. Miners dan node ni tujuan dia adalah untuk verified transaksi. So miners ni dibeli ganjaran apabila dia berjaya verifiedkan transaksi ni sah ataupun tidak sah. Dan miners tu menggunakan electricity. Okay. So ini adalah salah satu isu yang hangat dibincangkan lah. Kenapa ada setengah orang tidak setuju Ethereum dan diorang patut go kepada green solution blockchain. Itu salah satu kelemahan yang didebatkan buat masa sekarang. Baik. Maksudnya tenaga yang digunakan untuk menjalankan blockchain sendiri. Tapi apabila pentas menggunakan BNB yang menggunakan POS tu jadi tak ada isu sangat lah kan? Tak ada isu, yes. Okay. Mungkin short soalan, kalau mungkin dalam pentas tu ada marketplace je, kalau gambar tu rare item, dia jatuh dalam kategori apa dalam marketplace? Ada categorize ke macam mana? Buat masa sekarang dalam pentas kita tak ada spesifik kategori sebab kita punya pentas dan kita punya development team, kita ada a few roadmap yang kita percaya benda ni adalah features yang sangat diperlukan. But kalau gambar rare,
untuk pentas kita belum ada lagi lah kategori, tapi kata Mungkin boleh sambil lah siapa nak apa cadangkan ada. apa itu rare, apa itu tak rare, benda tu agak objektif. Ya betul juga. Kategori pun kita boleh buat kategori sendiri kan. Kita boleh create collection, kita boleh create folder macam kita dalam komputer lah. Dalam komputer kita boleh folder ni rare, folder ni tak rare. Dia bergantung kepada kita nak kategorikan sendiri macam mana. Ataupun contoh dalam Instagram, hashtag lah. Yang tak hashtag, Instagram tak ada folder-folder kan. Hashtag. Instagram is hashtag. So dalam pentas kita belum ada collection yet. So we don't have kategori-kategori macam tu lah buat masa sekarang. Okay. Tapi mungkin kalau ada apa cadangan daripada pengguna-pengguna mungkin boleh cadangkanlah dekat pentas nanti. Boleh. Okey, soalan daripada Encik Khairul Naim. Kalau saya sebagai beginner, non-creator lah, dia pun bukan pelukis ataupun ada ni, non-creator, ingin join NFT, ada kelas boleh sertai? Perlu ke saya mahir Photoshop? Okey. Pentas kita ada satu orang kata cabang, kita panggil pentas school. Tapi pentas school ni kita ada banyak tenaga pengajar dalam pentas school yang akan merangkumi certain bidang-bidang tertentu. Ada yang dalam pentas school kita akan rilis berkaitan blockchain, apa itu blockchain, orang boleh belajar dekat situ. Dan mungkin ada juga tenaga pengajar yang akan ajar pasal Photoshop, macam mana nak mula. Tapi salah satu resource yang bagi saya sangat mudah untuk semua orang adalah YouTube. Itu adalah orang kata langkah permulaan lah. Dari situ kita boleh. Tapi adakah perlu saya mahir Photoshop untuk saya mint NFT? Sebenarnya tak perlu. Sebab macam saya cakap tadi, orang kata salah anggap persepsi pasal NFT adalah bila dia mint dia nak jual. Mungkin kita ada gambar keluarga yang kita nak rekodkan dalam blockchain. Kita boleh mint, kita boleh orang kata letakkan itu dalam blockchain, kita simpan buat kenangan untuk beratus tahun akan datang. Sebab blockchain selagi komputer wujud, selagi internet wujud. So kalau katalah kita nak buat NFT untuk kita jana pendapatan, maknanya kita kena belajar apa itu market demand NFT, yang macam mana yang kata pembeli minat untuk beli. So kita boleh belajar daripada YouTube. Dan di samping itu pentas juga kita ada cabang dan kita panggil pentas school, dan kita akan announce specific date belum ada lagi, tapi untuk siapa-siapa yang nak tahu, kita punya main channel adalah di Twitter lah. So tujuan pentas school adalah kita, objektif pertama adalah kita nak mengajar, educate the masses apa itu blockchain, apa itu NFT, dan kita ada koleksi-koleksi tenaga pengajar yang akan bernaung di bawah pentas school. So dia boleh jadi third party dan dia boleh jadi independent body under pentas. Baik. Kita ada banyak soalan related to hack. Saya ambil satu soalan lah, dia akan jawab banyak soalan. Soalan daripada Sahrul Muhammad Noor. If beli NFT, how dia transfer pemilikan ke owner baru? Saya rasa itu mungkin dah jawab tadi. Dan ada potensi ke kena hack? Okey. Yang ni juga sebenarnya bukan bersangkut kepada NFT, tapi secara tak langsung dalam blockchain dan crypto wallet tu sendiri. Bila kita buat blockchain wallet, setiap blockchain wallet dia akan ada satu terms nama dia seed phrase ataupun identity ataupun kunci. Setiap wallet ni dia ada kunci dia sendiri. Okey. Dengan terma yang lagi senang faham, kunci adalah a set of perkataan-perkataan. Maknanya perkataan dia ada banyak, ada yang 20 perkataan, ada yang 12 perkataan, ada yang 32 perkataan, depend on certain wallet. So perkataan tu sendiri kita kena simpan, jangan sekali-kali bagi orang nampak dan bagi orang tahu. Simpan perkataan tu hingga ke hujung nyawa. Kena tulis wasiat lah, dah hantar kat family. Saya sendiri tulis wasiat. Saya sendiri ada sekeping kertas yang saya simpan, adalah di kalau apa-apa jadi, sekeping kertas ni sangat bernilai. Contoh. Baik. So kena hack tu maksudnya kita punya security credential di compromise lah, sebab kunci kita tu orang dah tahu, orang dah ambil kunci kita. Jangan bagi orang ambil kunci kita. So bila kunci kita orang ambil, tak kisahlah NFT ke crypto coin ke yang kita pegang, benda tu boleh diambil lah dan dicuri. Ada satu soalan yang saya rasa kita belum sentuh lagi. Bagaimana royalty dibayar kepada pemilik asal? Soalan daripada Encik Azizi Awang. Okey, yang ni sangat menarik sebab tadi saya lupa sebut pasal royalty. Okey, kenapa NFT sebelum saya ni dibayar kepada pemilik asal, kenapa royalty ni
salah satu pemangkin yang NFT, kenapa banyak content creator diorang buat NFT, sebab diorang dibayar royalty. Ada setengah pengkarya diorang memang berminat sebab NFT, ada setengah diorang tak berminat, tapi secara tak langsung NFT sendiri menyediakan penyelesaian untuk royalty. Okey, macam mana royalty ni dibayar? Royalty dibayar melalui kontrak pintar, smart contract. Kontrak pintar ni mungkin saya tak nak sentuh secara detail, tapi kontrak pintar ni adalah salah satu teknologi di dalam blockchain yang mana peraturan-peraturan execution rules, maknanya peraturan-peraturan execution tu ditulis di dalam kod. Maksudnya sebelum saya transfer NFT ni kepada awak, duit ni, amount ni 20% perlu dibayar kepada artis. So peraturan tu dah ditulis di dalam kontrak tu, yang mana kontrak tu tak ada siapa boleh pindah dan tak ada siapa boleh berhentikan. Sebab tu dia bersangkut paut balik dengan teknologi blockchain. Kenapa blockchain ni sampai wujudnya smart contract? Kenapa smart contract ni sangat berkuasa sampai artis percaya, sampai ramai orang percaya, sampai orang sanggup berbelanja lebih? Disebabkan smart contract. Smart contract adalah salah satu pengaturcaraan yang programmer, maknanya aplikasi programmer, dia orang akan karang dalam tu, dalam kontrak tu sendiri bagi tahu sekiranya pembelian berlaku, sila bayar contoh 10% kepada artis asal. Benda tu dah ditulis dalam kontrak. Sebab tu nama dia pun sendiri adalah kontrak pintar ataupun smart contract. Dan dia bersangkut paut dengan blockchain, which is tak ada siapa boleh betulkan, tak ada siapa boleh berhentikan, tak ada siapa boleh pindah pun benda tu. Sebab Yang ada soalan, betul. Pasal related to royalty, mungkin boleh sambung sikit. Kita boleh set up front juga kan, kalau kita nak royalty untuk setiap kali pindah hak milik. Maksudnya setiap kali pemindahan terus bayar. Okay. Dalam NFT, yang ni very technical, tapi I just nak share untuk siapa-siapa yang berminat nak cari study benda ni. Dalam smart contract ada satu terms nama dia NFT royalty standard. NFT royalty standard ni just take note, kok siapa nak Google lepas ni. NFT royalty standard adalah salah satu cara, okay, sebab NFT ni dibayar oleh pengelola marketplace. Kalau saya transfer, okay, saya ada NFT, saya just transfer je. NFT tu tidak dibayar sebenarnya. Sebab dia hanya pindah milik. Dia hanya pindah milik dan kita tak tahu nilai tu dibayar berapa, diberi berapa. Tapi jarang, sebab kalau you nak hadiahkan NFT you kepada anak you, you nak turunkan kepada anak you, boleh. Tapi bila you letak di marketplace untuk tujuan jual beli, secara majoriti marketplace dalam NFT ni, diorang akan mengikut kepada satu format ni dipanggil NFT royalty standard. So di pentas kita ikut macam saya sebut awal tadi yang NFT contract standard 721 dan NFT royalty standard, yang kita akan tengok kalau ada royalty ditentukan, pentas akan bayar royalty tu. Dan even untuk marketplace tu sendiri, dia adalah dikawal oleh kontrak pintar, smart contract. Bukan pentas, bukan saya. Even saya sendiri pun saya tak boleh nak berhentikan benda tu. Sebab semuanya berlaku di dunia decentralized application. Maksudnya as for now, siapa yang letakkan art dia dekat dalam anything, NFT dekat dalam pentas, so dia berhak dapat royalty yang akan dibayar oleh marketplace, betul? So for now, royalty berapa persen? Bergantung kepada artis, dia boleh set sendiri berapa banyak. Oh, dia boleh set lah. Maksudnya sebelum dia mainkan NFT tu, dia boleh letakkan royalty dia. Dia letakkan nilai yang dia nak letak, betul. I see. So dia ada dua harga lah. Satu harga dia, harga yang mungkin dia nak jual, satu lagi harga percentage yang dia nak royalty. Dia nak royalty, betul. Sebab tu bagi saya agak rugilah kalau siapa-siapa pengkarya-pengkarya yang selama ni mungkin tak ramai pengkarya yang berjaya, mungkin ada ramai yang berkarya yang agak susah dan bergantung pada PKP, dan kita pun sendiri ada berborak dengan pengkarya-pengkarya yang sebelum ni dia lukis karikatur ataupun dia bergantung pada pengunjung datang, dia lukis karikatur, tapi bila PKP tak ada pengunjung, tak ada siapa pelawat. So
bila di NFT kan, bila kontrak tu sendiri dah ada bagi tahu, okay, NFT ni apa maklumat dia, dalam NFT tu sendiri apa royalty dia, sampai ke cucu cicit, moyang piut selagi benda tu ada dalam smart contract. Ya. Tak ada siapa boleh stop. Pentas sendiri kita tak ada hak untuk, bukan tak ada hak, tak boleh pun untuk kita stopkan transaksi itu, sebab kontrak dalam pentas adalah bila kita execute transaksi, semua tu ditulis di dalam programming language yang semua orang boleh semak dan semua orang boleh check lah. Tapi untuk tahu ni memang agak teknikal lah. Sebab tu benda yang sebagai permulaan saya suka tekankan dua benda ni. Faham apa itu blockchain. Sebab apa? Bila kita tahu apa itu blockchain, dia akan buka minda. Yang kedua, bila kita dah tahu apa blockchain, baru kita tahu, oh, kontrak pintar ni adalah salah satu aplikasi yang menggunakan teknologi blockchain yang dia mengenablekan banyak lagi benda-benda yang NFT, royalty. So sebab itu siapa yang berminat dalam blockchain, siapa yang, ini adalah satu potensi yang besar lah buat masa akan datang. Sebab tu macam smart contract tu sendiri, kalau siapa yang ingin mendalami technicality apa itu smart contract, kenapa NFT tu boleh berjaya, kenapa NFT tu orang sanggup berbelanja juta-juta, sebabkan orang percaya kepada smart contract tu sendiri. Baik, saya rasa mantap sekali penjelasan tu. Mungkin banyak soalan tapi mungkin kebanyakannya dah dijawab lah. Satu soalan last lah sebelum kita tutup untuk sesi malam ni. Patutnya kita habis pukul 10. Kita minta sikit lah daripada Irsyad, panjang sikit sampai 10.21. Omar Abbas tanya, saya baru post, dia adalah suggestion. Dia dah post dekat NFT. Smooth platform, cuma komen saya add search button lah kat marketplace. So, betul. Kita next week kita akan release search button. Sebabnya pentas kita baru launch hari Sabtu minggu lepas. Maknanya Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa. Baru 3 hari. Mantap. Sebab tu masa awal-awal kita produce, kita orang kata kita nak tengok macam mana market demand, tapi alhamdulillah kita terima, maknanya pentas diterima ramai lah. And kita di belakang tabir, korang tak tahulah, kita orang memang standby tengok kita, contoh macam search features, ini memang dah ada dalam kita punya roadmap. Dan pentas punya strategi, kita lahir di Malaysia tapi kita punya potensi, kita ada peluang untuk berdiri sebagai orang kata one of the big unicorn in the world, dan kita boleh berdiri sama tinggi dengan platform-platform luar or even lebih dari itu. So sebagai permulaan, kita perlukan orang kata sokongan daripada user-user yang ada sekarang. Dari situ kita dapatkan maklumat, dapatkan feedback daripada user-user, kita continue improve, dan insyaAllah suatu hari nanti kita akan ada satu platform, blockchain platform yang very revolutionary, yang ramai orang boleh, maknanya salah satu cara kita banyak membantu artis-artis, kita banyak membantu creators, dan tak semestinya macam saya cakap tadi lah, tak semestinya orang untuk berjual beli, tapi orang boleh create profile, orang boleh mengabadikan maklumat-maklumat, gambar-gambar kenangan dalam blockchain. Kita menyediakan penyelesaian itu. Sebab tu potensi untuk pentas kita di belakang tabir memang kita bertungkus lumus untuk menyediakan, dan kita akan continue improve kita punya platform. Suggestion macam tadi tu sangat membantu. Sebab apa? Dia ada dua persepsi dari segi pentas dan persepsi dari segi pengguna. Sebab tu terima kasih kepada yang komen tadi tu. Memang pentas kita akan release search features within dalam tempoh minggu depan. Ada banyak feature kita akan release minggu depan sebenarnya. Baik, saya dah letak address URL pentas.io kat situ, boleh masuk nanti. Menarik sekali kita punya perbincangan malam ni. Saya rasa saya agak meremang mulu remus bila kita sembang cerita pasal masa depan NFT, yang mana orang anak muda Malaysia sendiri yang create. Ini yang agak satu benda yang saya rasa boleh pergi jauh. Dan saya tahu di Malaysia banyak peminat cryptocurrency, tapi NFT adalah benda yang very hype, dan saya rasa dia akan boleh berterusan dan nampak potensi lah. So saya rasa cukup banyak lagi, tapi saya rasa insyaAllah mungkin kita panggil lagi sekali lah Irsyad sama-sama untuk kita sembang lagi, mungkin topik-topik yang related to the NFT, cerita apa lagi perkembangan pentas. Tapi mungkin last sekali mungkin bagi kata-kata akhir lah daripada Irsyad.
untuk kita punya pendengar pada Oh, malam ni? saya nak ucap terima kasih lah dekat Bukhari sebab menjemput Pentas Sama. pada sesi malam ni. Dan Pentas kita adalah NFT marketplace, dan satu benda yang saya lupa sebut, sebenarnya Pentas adalah kita embrace the culture of heritage and culture. Sebab apa, kalau dalam dunia NFT sekarang, kalau orang melayari website NFT marketplace lain, kadang-kadang diorang terlalu generik. Tapi kita di Pentas Malaysia, Southeast Asia, kita ada identiti kita sendiri. Kita ada unique identiti kita yang kita patut ketengahkan dalam international stage. Melayu ada identiti dia, Cina ada identiti dia, India ada identiti dia. Wayang kulit, wow. Kita ada gasing, kita ada batik, kita ada macam-macam. So sebelum ni marketplace yang ada dalam dunia ni terlalu generik, sedangkan orang lupa sebenarnya untuk kita archivekan, untuk kita ketengahkan. Pentas ada sebenarnya. Ini adalah salah satu benda yang kita cuba ketengahkan, dan di samping itu kita orang kata menyediakan penyelesaian lah untuk orang yang untuk rekodkan, mintkan dalam NFT. Baik, terima kasih Irsyad. Satu benda yang menarik, orang selalu cerita pasal teknologi, orang cerita pasal blockchain, pasal future, tapi kita terlupa pasal warisan, macam mana kita nak bawa identiti negara kita. So memang satu benda yang saya rasa akan boleh pergi jauh. InsyaAllah kita doakan sama-sama Irsyad dengan Pentas bersama-sama, insyaAllah. Dan sekali lagi, kalau sesiapa yang nak mintkan ataupun boleh tengok, just Google tengok apa yang ada kat dalam Pentas, boleh masuk pentas.io. InsyaAllah kita akan mungkin next kita akan buat sesi lagi cerita pasal NFT, panggil lagi Irsyad. Dan juga sesiapa yang nak belajar pasal blockchain, bukan hanya NFT, lebih banyak lagi smart contract, Hyperledger, Ethereum, implement on the blockchain engineering. Kita ada kursus yang mana diploma blockchain. Actually ni diploma pertama di Malaysia, di bawah kerjasama Universiti Malaysia Pahang, yang akan siapa yang graduate akan dapat convocation dekat Universiti Malaysia Pahang. So ini antara projek yang kita jalankan. InsyaAllah kita sama-sama doakanlah agar banyak lagi talent blockchain yang bukan lepas habis talent tu, habis belajar dia terus boleh keluarkan produk-produk pasal blockchain, insyaAllah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih banyak pada Irsyad dan terima kasih kerana menjemput dan semua yang bersama kita pada malam ni. Jadi kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.